Baik, sejumlah 306 sampel kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara yang memasuki negara ini berkemungkinan adalah varian Omicron. Itu kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin yang berkata ia hasil ujian PCR genotyping assay yang dijalankan Institut Penyelidikan Perubatan IMR melibatkan pengembara dari 21 sehingga 25 Disember 2021. Dan sebelum ini kita telah pun mendapat berita mengenai mungkin satu kes di Sarawak itu telah pun menunjukkan berkemungkinan merupakan penularan tempatan. Jadi pastinya kita nak membincangkan mengenai isu ini, bagaimana kita boleh mencegah dan juga mengurangkan risiko penularan dan juga kenaikan kes COVID-19 dalam negara kita. Kita akan bersama dengan Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Haruskah kita ketatkan SOP dengan kadar segera susulan kita dengar penularan Omicron yang mungkin dilihat kian menjadi-jadi pada ketika ini, Prof? Baik, kalau kita dapat lihat ya, virus Omicron ni dikatakan satu virus yang sangat pantas. Sudah pasti keputusan yang pantas juga perlu kita lakukan. Ya. Saya suka membawa kita ni kepada satu data ataupun maklumat yang diberikan oleh Badan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan bahawa penularan jangkitan varian Omicron ya, yang ada pada masa sekarang ini di beberapa buah negara yang amat memuncak-muncak ini ya, dia sama seperti varian-varian COVID-19 yang lain seperti Alpha, Beta dan lain-lain ya. Cuma kepantasan ianya menular itu yang agak merisaukan kita. Dan lagi satu, simptom-simptomnya juga agak sukar untuk kita kesan ya, walaupun simptom itu tidak menunjukkan keterokan, tetapi ianya agak sukar untuk kita sekat. Ini yang menjadikan kes-kes ini menaik secara mendadak ya di dalam banyak negara kita dapat lihat pada masa sekarang ini, Hafizi. Jadi kalau kita lihat kebanyakan kes-kes Omicron ini adalah daripada Arab Saudi. Mereka yang baru saja pulang mengerjakan umrah. Dan kerajaan juga katanya mungkin akan menangguhkan ibadah umrah jika situasi penularan varian Omicron di Arab Saudi ini meningkat dan jangkitan dalam kalangan jemaah tempatan berada pada tahap yang membimbangkan. Jadi pada pandangan Prof, wajarkah ibadah umrah ditangguh buat seketika sehingga Omicron ini dapat dikawal dengan lebih baik terutamanya di Tanah Suci itu sendiri? Baik, melihat pada keadaan semasa, saya bersetuju dengan apa yang dikemukakan oleh YB Khairi Jamaluddin, ya, Menteri Kesihatan, iaitu buat masa sekarang ni kita tidak perlu lagi menangguhkan ibadah umrah ini, kerana bagi saya ianya sama seperti dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang lain ya. Jadi kita tidak perlu melihat perkara atau aktiviti ini sebagai salah satu punca, tetapi yang lebih menjadi fokus kita di sini ialah tentang pematuhan SOP itu sendiri. Kerana macam saya katakan tadi, baik dari segi varian apa sekalipun, Alpha, Beta, Delta dan sebagainya, Omicron ini sendiri cara penularannya masih tetap sama, iaitu secara kontak rapat, ya, sentuhan ya, melalui pernafasan udara cecair daripada mulut dan sebagainya. Jadi ini perlu kita perkasakan lagi atau memastikan bahawa setiap rakyat ataupun setiap penduduk Malaysia yang keluar masuk ya daripada negara ini telah memahami dan mematuhi SOP-SOP yang sedia ada. Saya suka ingin mengesyorkan di sini ya, mungkin kita boleh melihat kembali beberapa protokol pergerakan perjalanan keluar masuk negara ini dan diberi perhatian yang serius ya, terutamanya khusus bagi varian-varian Omicron ini. Jadi mungkin pihak kementerian boleh seperti mana yang banyak komentar daripada pakar-pakar sebelum ini memberitahu penguatkuasaan kuarantin wajib ya,
perlu diberi perhatian kembali. Jadi saya sangat setuju dengan perkara ini. Jadi mana-mana individu yang kembali bukan saja daripada melaksanakan ibadah umrah, tetapi pengembara yang datang masuk ke dalam Malaysia ini perlu dikuarantin. Wajib di pusat kuarantin. Bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang tak bergejala, dia perlu mengupdatekan maklumat pemeriksaan kesihatan, status kesihatan dia melalui MySejahtera itu sekurang-kurangnya untuk 7 hari. Jadi ini sangat penting untuk kita memastikan bahawa mereka yang benar-benar masuk dan ke dalam komuniti kita ini bebas daripada Omicron ini. Baik Prof, pada ketika ini bagi mereka yang pulang daripada Arab Saudi sebagai contohnya, mereka pulang ke negara kita, mereka dikenakan kuarantin tetapi dikenakan kuarantin di rumah. Jadi bolehkah sekiranya kita tidak mahu menangguhkan buat seketika ibadat umrah ini, bolehkah kita jalankan penguatkuasaan mesti kuarantin di pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan oleh KKM dan bukan lagi di rumah untuk kita pastikan apabila mereka berada dalam kuarantin ini mereka tidak bercampur dengan orang lain semua untuk kita mengelak Omicron ini? Itu satu cadangan yang baik juga, Willy. Mungkin kuarantin ini juga bagi ibadat umrah, mungkin pihak Kementerian Kesihatan boleh berbincang bagaimana untuk memasukkan tempoh kuarantin itu sebahagian daripada pakej umrah, iaitu mereka yang kembali ke umrah tadi mungkin termasuk di dalam pakej dia perlu berada di pusat kuarantin lengkap dos vaksin perlu dilihat selama 7 hari ini perlu diberi kuarantin. Tapi mereka yang belum lengkap itu maka dia lebih panjanglah sebanyak 10 hari. Jadi ini boleh dimasukkan dalam pakej umrah. Jadi bila ada dimasukkan dalam pakej umrah, dia tidak jadi menjadi satu isu yang besar di mana ada yang terlepas pandang balik ke rumah, terlepas balik. Tetapi ini yang kita nak pastikan bahawa mereka yang keluar masuk, dan kita tidak mahu dengan mengatakan bahawa dengan melaksanakan aktiviti umrah ini menyebabkan kita Omicron ini meningkat lagi pada tahun 2022. Ini yang saya katakan tadi, mindset kita juga adalah sangat penting, ataupun cara pemikiran komuniti kita juga harus berubah, bahawa kita harus terima pada era 2022 ini, memasuki tahun hadapan ini, dalam 2-3 hari lagi, kita sudah harus bersedia menjadikan norma atau pengikutan pematuhan SOP itu sebagai salah satu disiplin yang harus kita patuhi. Afizi, saya nak bawa satu lagi fokus kita di sini. Kalau boleh, kalau kita dapat lihat kes kedua Omicron, walaupun dia melibatkan kanak-kanak daripada luar negara, tetapi ianya melibatkan kanak-kanak yang berumur 8 tahun, iaitu kanak-kanak yang berumur 12 tahun. Kita masih lagi belum memulakan vaksinasi 12 tahun ini. Jadi ini juga perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak kementerian, di mana kita sudah sepatutnya memulakan vaksinasi mereka yang bawah 12 tahun dan melengkapkan semua proses aktiviti vaksinasi ini sesegera mungkin. Bagi adult yang ataupun orang dewasa yang telah lengkap dos vaksinasi, maka dos penggalak ini sangat penting. Dan ini sebenarnya memang terbukti di mana-mana negara, dos penggalak dan vaksinasi ini adalah salah satu faktor yang boleh mengekang penyebaran COVID-19, termasuklah varian Omicron ini, Hafizi. Baik, itu antara pandangan yang baik daripada Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan UMS.